Hai hai, Assalamualaikum. Okey, so hari ni saya akan bincangkan berkenaan dengan tajuk pewarisan. Very simple, tapi saya lebih fokuskan kepada jin dan juga LL. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan pewarisan. Pewarisan adalah pemindahan ciri-ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pewarisan. Okey. Ciri-ciri seseorang diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen, ya. Sepasang gen yang berada pada lokus ataupun kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Pasangan gen yang berada pada lokus yang sama ini dikenali sebagai allele. Okey, contoh. Dalam gambar ni saya ada satu kromosom homolog, pasangan kromosom homolog, ya. Satu daripada bapa dan satu lagi daripada ibu. Ini daripada bapa, contoh, ini contoh daripada bapa. Ini kromosom daripada ibu. So di sini adalah gen daripada bapa, ini adalah gen daripada ibu, berada pada kedudukan yang sama dalam kromosom homolog. So inilah yang kita kenali sebagai allele. Jadi allele boleh wujud secara dominan dan resesif. Maksudnya allele ni ada dua, satu dominan, satu resesif. Okey, tak apa, kita akan tengok sekejap lagi. Okey, contoh saya ada lagi. Ini adalah kromosom homolog. Kromosom homolog ni adalah kromosom yang mempunyai saiz yang sama. Satu datang daripada bapa, satu datang daripada ibu. Okey, contoh. Okey, contoh, di sini ada gen yang mengawal warna mata. Ni contoh. Okey, gen warna mata. Yang bawah tu gen jenis rambut. Yang bawah lagi tu gen yang mengawal lesung pipit. Ada gen yang mengawal kehadiran pigmen pada kulit. Ada juga gen yang mengawal jenis darah. Dan banyak lagi gen yang dalam manusia. Tapi ini sebagai contoh je, kita tunjuk kat sini. Okey, perasan tak? Ada gen ni, ada dua gen ni, dia berada pada kedudukan yang sama. Kalau kamu perasan, dia berada pada kedudukan yang sama. Ini ilustrasi dia, berada pada kedudukan yang sama. Bila gen ini berada pada kedudukan yang sama dalam kromosom homolog, okey, dalam kromosom homolog, gen pada kedudukan yang sama dalam kromosom homolog ni, inilah yang kita kenali sebagai allele. Jadi boleh beza tak antara gen dengan allele? Gen ni adalah dia lebih umum. Contoh gen yang mengawal warna mata. Tetapi allele dia adalah variasi kepada gen tersebut, kepelbagaian kepada gen tersebut. Contoh, okey, kita ambil yang ni. Ini adalah gen yang mengawal jenis rambut. Boleh jadi allele dia mengawal trait rambut lurus, ataupun ciri-ciri orang tu rambut lurus, ataupun orang tu rambut kerenteng, dia dikawal oleh allele yang ada dekat lokus ni, kedudukan ini. Okey, contoh gen ini, kita tahu bahawa gen ini gen yang mengawal lesung pipit. Boleh jadi allele dia nanti, pasangan allele tu nanti menyebabkan orang tu ada lesung pipit, ataupun orang tu boleh tak ada lesung pipit. So yang mengawal dia adalah allele yang berada pada kedudukan sini. Kita tahu bahawa gen ini adalah gen yang mengawal lesung pipit. Wow, nampak macam confusing sikit kan? Tapi tak apa. Okey, kita akan tengok contoh yang lain selepas ini. Okey, allele mesti wujud secara berpasangan, satu daripada ibu, satu daripada bapa. Terdapat dua jenis allele, iaitu allele dominan dan allele resesif. Apa maksud allele dominan? Allele dominan adalah allele yang mempamerkan ciri-ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan resesif. Manakala allele resesif adalah allele yang mempamerkan ciri yang dikawalnya hanya apabila berpasangan dengan allele resesif saja. Apa pula ni allele dominan resesif ni? Okey, kita tengok kat sinilah contoh yang lebih senang. Okey, saya masih lagi ada kromosom homolog, satu daripada bapa, satu daripada ibu. Saya ambil satu contoh gen yang dekat sini. Ni adalah gen yang mengawal warna mata kita. Contoh, contoh yang mengawal warna mata kita. Contohlah, orang itu boleh jadi allele dia yang mengawal warna mata tu, possibility dia boleh jadi orang tu mata hitam ataupun mata biru. Okay, mata hitam ataupun mata biru. Contoh gen yang mengawal dia kat sini. So allele ni yang menentukan sama ada orang tu mata hitam atau mata biru, ya. Allele tu variasi kepada gen tersebut.
Alert dominant adalah mata hitam. Okey, maklumat dia bagi tahu. Alert dominant adalah orang yang mata hitam, diwakilkan dengan huruf H besar. Alert recessive adalah mata biru, diwakilkan dengan huruf H kecil. Okey, selalu dalam penulisan, kita akan gunakan huruf besar untuk mewakilkan ataupun menggambarkan alert tu yang dominant. Kalau alert tu yang recessive, selalunya kita guna huruf kecil. Okey, so dalam kes ini saya pakai huruf H. Boleh ke kita pakai huruf-huruf lain? Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya guna huruf H, tapi untuk memudahkan pemahaman kita, saya pakai H besar dan H kecil. Okey, dalam kes ini H besar, orang tu mata hitam, alert dia dominant. H kecil, mata dia biru, recessive. Ingat, dalam seseorang untuk mengekspreskan atau mempamerkan gen warna mata, sama ada biru ataupun hitam, dia mesti kena ada dua pasangan, dua allele. Okey, contoh. Kalau orang tu dalam badan dia, dekat sini H besar, H kecil. Contoh, dekat sini H besar, sini H kecil. H besar, H besar, H besar, orang tu akan mata hitam. Sini H besar, sini H besar, so orang itu akan bermata hitam. Kalau orang tu H kecil, H kecil, contoh H kecil, H kecil kat sini, so orang tu akan mata dia warna biru. Okey, so ini adalah recessive, ini adalah recessive. So that's why dia akan tonjolkan sifat recessive, iaitu mata biru tadi. Sifat dominan, ini allele dominan, ini allele dominan, so dia akan menonjolkan sifat dominan, iaitu mata hitam. Tapi macam mana pula kesnya kalau ada H besar dan H kecil? Okey, ni yang menarik ni. Okey, kalau H besar, H kecil, sini dominan, sini resesif. Melalui definisi yang kita tahu tadi, bahawa dominan akan mempamerkan sifat dia bila dia ada dominan kat situ. So, ini dominan, ini resesif. So, confirm dominan akan menang. So, confirm orang ini adalah mata hitam, sebab mata hitam adalah dominan. Walaupun ada resesif kecil dekat sini, tapi yang tetap menang adalah H besar, sebab ada H besar. Dominan dekat sini, sebab ada dominan. Ya, so dominan tu akan mengaburi, akan menutupi yang resesif itu. Jadi itu adalah kesnya. So, dominan dengan resesif, simple je. Saya harap kamu boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang tonton video ini ataupun boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. So nanti kita akan tengok pula berkenaan dengan mekanisme pewarisan. So that's all for today's video. Kalau suka boleh subscribe dan boleh ulang tonton. Bye bye.